Destinasi terakhir program Jelajah Johor edisi kedua adalah Pusat Serenti Muar. Pusat pemulihan penagih dadah ini terletak kira-kira 4 km dari Pekan Bukit Gambir. Sebagai tanda kenang-kenangan lawatan peserta program ke tempat itu, Ketua Skuad Myvi Kawasan Selatan, Nur Ziakun Husnan dan Ketua Marshal, Nur Hafizul Ismail, menanam sepohon beringin berhampiran pintu masuk pusat berkenaan. Sesuai dengan tempat yang dikategorikan berisiko itu, peserta khususnya wanita diingatkan agar sentiasa berjaga-jaga dan bergerak secara berkumpulan bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Minta supaya janganlah bergerak bersendirian sebab kita maklum yang dalam ni kita maklumlah. Oleh kerana tempat letak kereta di situ cukup luas, kesemua 23 kereta Myvi dapat diletakkan di satu tempat. Biasalah, bab letak kereta ni, budak-budak Myvi memang sangat-sangat berdisiplin. Peserta kemudian diberi peluang menyaksikan kawat yang dipersembahkan oleh 30 penghuni pusat berkenaan. Bagi menghormati peraturan di situ, juru kamera hanya merakam video yang tidak menampakkan wajah-wajah penghuni di situ secara jelas. Pengurus Medcom, Encik Saudi Maatar, diberi penghormatan memeriksa barisan, diiringi oleh Timbalan Komandan Puspen Muar, Encik Muhammad Faizal Maksum. Dalam keadaan normal, penghuni-penghuni ini mampu melakukan apa yang orang lain boleh lakukan. Gaya mereka berkawat juga amat menarik. Mungkin setanding dengan pasukan-pasukan beruniform lainnya seperti polis atau tentera. Persembahan kawat itu diwarnai dengan formasi-formasi menarik yang memikat hati peserta Jelajah Johor. Bagi kebanyakan peserta, mungkin inilah kali pertama mereka memasuki pusat seperti itu. Tak tahulah kalau ada yang pernah masuk sebelum ni. Tak ada kot. Apapun, lawatan itu sedikit sebanyak mungkin dapat mengubah persepsi peserta terhadap golongan itu. Menurut salah seorang pegawai Puspen, Encik Silva Ratnam, penagihan dadah bukanlah suatu penyakit, tetapi masalah keinginan yang tidak dapat dikawal. Perkataan-perkataan seperti La ilaha illallah dan Allahu Akbar dipasang pada pagar pusat berkenaan bagi mengingatkan penghuni supaya berpegang kepada agama. Menjelang waktu asar, dari Masjid Al-Munir yang ada di situ, kedengaran suara seorang penghuni membacakan zikir munajat. Mudah-mudahan mereka sedang dalam perjalanan ke landasan yang betul. Ini adalah bangunan-bangunan asrama yang menempatkan penghuni-penghuni di situ. Bagi mengelakkan implikasi undang-undang, juru kamera dan juru foto tidak dibenarkan merakam apa-apa di dalam asrama. Pokok-pokok yang menceriakan suasana di pusat berkenaan juga ditanam oleh penghuni di situ sendiri. Ini adalah antara aktiviti yang dilakukan oleh penghuni di pusat berkenaan. Di pusat ini, penghuni juga boleh bersukan dan beriadah. Ia mungkin menyerupai taman permainan kanak-kanak, tetapi kemudahan yang disediakan lebih kepada keperluan latihan fizikal penghuninya. Selepas menyaksikan persembahan kawat, peserta bergerak untuk mendengar taklimat mengenai pusat berkenaan. Maizura Sudin dari kumpulan 1 mungkin sudah terkena sampuk kawat. Hairul Nisa dari kumpulan 5 pula nampak sangat berminat untuk mengetahui mengenai pusat ini. Sementara Nurhaniza pula sempat membuat catatan untuk artikelnya. Yang ambil gambar sambil berundur pun ada juga. Baik-baik bang, nanti tergolek. Ini ialah pegawai-pegawai pusat berkenaan yang sedang menyampaikan taklimat mengenai pusat itu. Taklimat yang diberikan adalah mengenai sejarah, aktiviti, peraturan, kaedah rawatan dan sebagainya. Peserta-peserta nampaknya begitu berminat mengikuti taklimat ini. Taklimat yang diberikan agak panjang, ada peserta yang sampai terlena. Nyenyak betul bang. Selepas taklimat, setiap kumpulan dibawa untuk mengikuti sesi perkongsian pengalaman dengan penghuni di situ. Dengar cerita, ramai yang empatik terhadap penghuni di situ. Setelah mendengar sendiri pengalaman mereka terjebak ke kancah dadah.
Akhir sekali, peserta dijamu minum petang. Ada bihun sup, kuih sagu, bubur sagu dan kari pap. Masing-masing nampak berselera. Mesti sedap kan? Nurul Hidayah dari kumpulan 4 nampaknya meminati kuih sagu. Sambil peserta menjamu selera, mereka dihiburkan dengan band yang dianggotai oleh penghuni pusat berkenaan. Boleh tahan juga. Mengikut salah seorang pengawas di situ, yang bermain pada hari itu bukanlah anggota utama kumpulan berkenaan. Cara pemain bass ni pula nampak macam pro. Pemain drumsnya juga boleh tahan. Begitu juga pemain gitar utamanya. Kentil semacam. Penyanyinya juga silap-silap boleh menandingi budak-budak Akademi Fantasia. Yang jelas, peserta Jelajah Johor terhibur dengan persembahan mereka. Apabila kumpulan itu menyampaikan lagu Wonderful Tonight, peserta Jelajah Johor memberikan respon yang baik. Sebagai tanda terima kasih di atas kerjasama yang diberikan, Pengurus Medcom Encik Saudi Maatar menyampaikan sijil penghargaan kepada Komandan Pusat berkenaan. Kira-kira jam 5.30 petang, lawatan ke Pusat Serang Timur berakhir. Mungkin ada kenang-kenangan yang akan dibawa bersama-sama peserta. Peserta Jelajah Johor pun sudah bersiap sedia untuk bertolak balik ke Johor Bahru. Pengarah program Jelajah Johor, Saudara Fazli, memberikan taklimat terakhir kepada peserta supaya berkumpul di hentian Kulai. Sebelum meninggalkan pusat berkenaan, peserta bergambar beramai-ramai sambil melaungkan. Tempat berkumpul terakhir program Jelajah Johor edisi kedua adalah di hentian Kulai. Masa itu, keadaan sudah agak gelap kerana sudah menghampiri waktu maghrib. Pengurus Medcom Encik Saudi Maatar menyampaikan hadiah kuis kepada kumpulan 5 yang walaupun tidak cukup ahli, mendapat markah yang tinggi. Permarkahan dibuat berdasarkan peratusan. Bagi pemenang kuis individu, oleh kerana ada 12 peserta yang mendapat markah sama, pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga ditentukan melalui cabutan undi. Pemenang pertama individu ialah Zulkifli Khair, kedua Hiswandi Agus dan ketiga Siti Nurul Hidayah Aman. 9 pemenang lain ialah Nurliza Kadmin, Amirul Salihin, Nurhayati Abdul Rahim, Azmi Abdul Hamid, Muhammad Farhan Zainul Abidin, Zulfikri Aman, Abdul Hafiz Awang Said, Ainul Akmal Kushairi Sakan dan Muhammad Hairul Baharudin Abu Bakar. Rata-rata peserta berpuas hati dan enjoy program kali ini. Selepas 2 edisi, ikatan persahabatan di antara ahli Kelab Myvi, penulis, jurufoto dan urusetia Medcom juga nampak semakin kukuh. Sebelum pulang ke destinasi masing-masing, peserta bersalam-salaman sesama mereka. Bagaimanapun, perpisahan ini hanyalah sementara kerana mereka akan bertemu semula dalam edisi ketiga nanti di Batu Pahat dan Keluang.